إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita sebagai manusia yang beragama dengan agama Allah, yaitu agama al-Islam. Sebagai maklum, pada diri seseorang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya cara kita pakai hidup di atas dunia yang sementara ini ialah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan cara hidup kita nak pakai, iaitu dengan dinil Islam, dengan agama Islam. Dan Allah Ta'ala menegaskan lagi di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah firman kata, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mau ambil pakai cara hidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan terima kalaulah tidak berlandas di atas landasan al-Islam yang terdiri di atas iman kepada Allah Ta'ala, diri di atas beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi semuanya, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada kitab. Nescaya orang itu Allah Ta'ala tak akan terima sama sekali akan kebaikan yang dia kemukakan untuk diri sama sekali, sedangkan dia termasuk daripada golongan orang yang rugi di hari akhirat nanti. Dengan sebab itu, ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, apabila kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran tadi, itu menunjuk kata kita sebagai orang yang beriman ialah satu makhluk manusia yang Tuhan mulia hidup di atas muka bumi ini. Memang kita dengar beberapa kali di dalam Al-Quran Allah Ta'ala muliakan jenis manusia,
terutama anak Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan anak Adam di atas sekalian makhluk yang Tuhan jadi. Semua makhluk ni bukan Tuhan jadi satu jenis, banyak jenis. Sehingga kita sendiri sebagai manusia banyak lagi ilmu hak kita tak tahu kata Tuhan jadi gapo ratik daripada sekalian jenis makhluk ni. Akan tetapi kita sebagai manusia anak Adam, Allah Ta'ala muliakan kita di atas semua perkara tersebut, dan Tuhan rezekikan kepada kita sebaik-baik rezeki. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah Ta'ala merezekikan kepada umat manusia anak Adam ni daripada perkara yang thayyibat, perkara yang elok. Cara makan pun molek, makan benda pun molek, benda yang manfaat bagi diri dan sebagainya. Tidak ada perkara ni seperti kita. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah Ta'ala muliakan kita di atas kebanyakan daripada semua perkara yang terjadi di kalangan makhluk tadi itu sebagai tinggian, sebagai kelebihan yang tidak terhingga. Maka kita sebagai umat manusia kena beringat satu perkara. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai manusia sebaik-baik bentukan, sebaik-baik rupa, sebaik-baik kedudukan. Tuhanlah yang muliakan kita ayuhan nas, wahai manusia. Tuhan muliakan kita dengan ajaran agama yang mari daripadanya. Hatta contoh tauladan sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala jadi atas muka bumi ini dan di atas langit, segala-gala tak boleh nak adu dengan Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh tauladan yang baik cara kita nak mendekati diri kepada Allahu Jalla Jalaluh. Maka dengan sebab itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu fi asfalis safilin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan letakkan, menurunkan pangkat manusia sebawah-bawah sekali. Kenapa? Kerana kita terkadang kita tak pandai nak jaganya diri, tak pandainya nak duduk hari-hari untuk cari kemenangan, kejayaan, kemuliaan. Ya Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh hendak muliakan kita. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, apabila kamu berpegang dengan agama Allah Jalla Jalaluh, Allah Ta'ala kata fala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sidang Jumaat yang dirahmati, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan akan itu ayat semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang sekali dengan para sahabat semasa peperangan yang kedua di dalam Islam, yaitu peperangan Uhud. Kita kena faham ayuhal muslimun, peperangan yang berlaku di dalam Islam tidaklah dengan kehendak Nabi nak serai orang, tidak. Cuma Nabi akadnya peperangan untuk nak jagakan agama, nak jagakan maruah, nak jagakan pangkat kedudukan orang yang menganut akan agama Islam, supaya tidak dihina, supaya tidak dikaca, tidak difitnah, tidak dipelekehkan oleh mana-mana orang, terutamanya al-musyrikun yang ada pada itu zaman. Cuma kita ingat satu perkara, dalam agama Islam ya ada satu perkara yang kita kena ingat, kata Quran ada depan kita ni ialah kitabun khalidah, kitab yang berkekalan sampaikan kepada kiamat. Maka tiap-tiap ayat Quran tadi itu dia adanya rupa cara dia kita kena faham.
Ada di sana ayat Quran yang ada asbabin nuzul. Sebab boleh nak turunkan ayat tadi itu, kita boleh nak fahamkan apakah maksud ayat hak asli ni. Ayat hak asli ni, ayat hak asal ni kita nak faham lagu mana? Salah satu daripada sebab iaitu kita tolong daripada ilmu nuzulil Quran. Asbabin nuzul. Sebab apa Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala ni? Tuhan waktu Quran ni sebab apa? Ayat ni kuat mana? Di sana ada ayat yang tidak sebut asbabin nuzul. Cuma ada satu pahaman yang kita kena faham, kata Al-Quran ini dia boleh mengambilkan pengajaran daripadanya setiap masa, setiap zaman, setiap pangkat kedudukan umat, setiap tempat, setiap generasi, tidak terputus-putus, sehingga dapatnya kita tadi itu keluar tubik daripada ini dunia ataupun berlakunya kiamat, barulah hukuman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran Tuhan angkat naik semula. Jadi sidang Jumaat yang dirahmati, satu kaedah dalam Islam, al-ayah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat tadi kita gunalah di mana tempat, di mana generasi, di mana bangsa bahasa boleh kita guna belaka ayat Quran. Dia tak tentu, bukan tertentu dengan asbabin nuzul. Bukan sebab dia turun Quran ni saja, orang ni saja boleh pakai, tak. Bahkan sampai ke kiamat kita boleh pakai Al-Quran kita. Maka ayat yang kita telah dengar tadi, Tuhan kata wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu tadi itu berasa kata mung tu lekeh, hina. Jangan kamu itu kecewa, kecil hati. Wa antumul a'launa. Sedangkan kamu itu adalah orang yang tinggi. In kuntum mu'minin. Jikalau kamu itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni turun untuk nak tasliyahkan, nak bangkitkan semangat semula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berperang sekali dengan Nabi. Cuma kita tengok pada kacamata manusia kita biasa, kata peperangan Uhud itu ialah tak ada boleh natijah 100%. Sedang sidang Jumaat yang dirahmati, kenapa kejayaan tak berlaku di dalam peperangan Uhud, sedangkan Nabi kita senantiasa jadi qaid, ketua sendiri, sahabat Nabi satu tangan dengan Nabi SAW. Dengan sebab ada satu kumpulan daripada manusia, sahabat juga, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kamu ada juga may yuridud dunya, mana takdim hayat dunya ala hayatil akhirah, mendahului hidup pe dunia di atas hidup pe akhirat. Wa minkum may yuridul akhirah. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW masuk perang sekali dengan Nabi pada peperangan Uhud, mereka itaknya akhirat belum daripada dunia. Dunia sebagai jemerai untuk kita nak pergi pada akhirat. Apabila pecah dua di antara begitu, gini nampak gini, gini nampak gini, walaupun satu jumlah yang ada di atas bukit tadi itu sedikit sahaja yang Nabi letak di atas itu, cuma dia mukhalafah amran Nabi, mukhalafah, menyalahi akan pesanan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kalaulah balah mana pun mu jangan turun daripada bukit ni. Kalaulah Islam nak menang ke tak menang ke kok mana, jangan turun, tepat duduk situ, tetap duduk situ. Tapi mereka itu adalah manusia, adalah manusia seperti kita ni lah. Manusia ni ada perasaan, ada terlupa, terkadang hawa nafsu tadi itu mengatasi ilmu pengetahuan, mengatasi iman dan sebagainya. Apabila dia mukhalafah amran Nabi SAW, siapakah Nabi itu kena taitap, seolah kata kena kembali diri semula, naik di atas bukit Uhud untuk mengambilkan satu pendirian baru, supaya kata kita itu nak lawan, jadi kena dengan cara. Sirah Nabi Muhammad SAW mengajarkan pendidikan kepada ummah. Kalaulah kita mengaji, kalaulah kita kaji, kalaulah kita buat meneliti perkara-perkara tersebut,
nescaya kita sebagai umat Islam tak akan dijijakkan oleh mana-mana pihak musuh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tapi dengan sebab kita ngaji sirah, kesirah, ngaji sirah umpama kita ngaji kisah, tak ada boleh pengajaran cara mikir daripada sirah untuk mari pakai di dalam diri hari ya. Ngaji dengan tidak ada roh ni begitulah. Kita kena usaha lagi. Apabila begitu, kecewalah para sahabat. Kecewalah, berasa kecil hati, berasa kata habis semangat. Lalu ayat itu Allah Ta'ala waktu turun mari, wala tahinu, jangan kamu buat hina diri lagu tu. Wala tahzanu, janganlah kamu itu kecewa, sakit hati, sedih. Pengajaran daripada kita kerja apabila tak jaya ni bukan makna kata kita duduk rumah kita kama dia duduk memikir siapakah jadi rok semsau, bukan lagu tu. Ayuhal muslimun, apabila kita kena coba dengan gapo-gapo, dicobakan oleh Allah Ta'ala untuk nak angkat darajat kita. Kalaulah kita pandai gunanya coba Tuhan tadi itu sebagai nak mengangkatkan kekuatan kita sebagai orang yang beriman. Ghalib ke orang kita ni apabila dicobakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saqat, jatuh. Illa man rahimah Rabbi Subhanahu wa taala. Mereka yang Allah Taala merahmati dia. Sebab itu cara memikir putar belik syaitanir rajim sama ada daripada jin wal ins, pasti kita tadi itu kena mengatasi dia boleh. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata mentafsirkan ayat tadi itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, yang diriwayat yang wa'ri hadis ni oleh Abdullah bin Abbas dengan sanad yang hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda kata, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada perkara yang nak boleh mengatasi dia. Cuma Islam tadi itu dia bawanya perkara yang nak meninggikan manusia supaya nak manusia tadi tu guna hidup kabar kata diri dia tu siapa. Bukan dalam arti kata apabila al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, kita sebagai orang Islam berasa takabur, berasa megah, berasa nak mengkhianatkan hati orang, berasa kata nak menzalimi orang. Itu bukan maksud. Tinggi pangkat kita di sini, yakni kita tak diri kita, orang nak jijak kita tak boleh. Jijak kita tak boleh dengan cara bukan kita pergi dengan jari 10. Kita duduk di mana? Duduk dalam negara Islam ataupun kita duduk bukan daripada negara Islam, semua kita ada kiat, adanya pangkat, ada kemuliaan di dalam hidup. Kita hidup dengan kerajaan mana-mana, kita ada kekuatan. Kenapa? Semua tadi itu kita belajar, kita ambil daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi masa duduk di Madinatul Munawwarah, mereka dimuliakan, mereka diangkatkan pangkat. Sahabat Nabi duduk di Habasyah, kerajaan bukan kerajaan al-Islam, tapi sahabat yang pergi di situ dimuliaikan. Adanya pangkat, ada kiat, ada kemuliaan. Itu cara kita duduk di dalam dunia ini. Itu mana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita sama, musawah kalau kita kira. Nabi Muhammad SAW kata, la fadla al-Arabi ala al-A'jami wa la A'jami ala al-Arabi wa la al-Abyad ala al-Aswad wa la al-Aswad ala al-Abyad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang bukan Arab, ataupun orang bukan Arab di atas orang Arab, orang hitam atas orang putih di atas orang hitam. La, tak ada kelebihan illa bittaqwa. Malaikat dengan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Patuh kita hendak kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Situ tepat dia. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, cara kita nak mulia, pasti kita nak menjadikan diri kita ni sebagai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Pasti kita nak menjadikan diri kita sebagai orang yang ada saqafah, adanya ilmu pengetahuan
yang dok sekelilingi kita. Ini kewajipan kita. Inilah generasi yang Allah Subhanahu wa taala tarbiyahkan kita. Contoh tauladan yang kita ada seumpama umat kita di Palestin sekarang, jagakan muqaddasat mereka, jagakan muqaddasah al-Islamiyah Masjid Aqsa tu bukan hak dia sekarang, hak umat Islam belaka, tapi aku duk jadi kaki depan. Kenapa dia boleh buat kerja? Kerana dia bergantung kepada ilmu pengetahuan yang sebenar daripada Allah Ta'ala dan Rasul, daripada ilmu yang sahih, yang tak menyengahkan dengan akal fikiran. Akal fikiran tak jekahkan ilmu pengetahuan dia itu ada. Itu ilmu hak benar. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, we berasa kata diri kita ni nak akakkan diri kita, nak akakkan kedudukan kita, we supa dengan Tuhan raya kata kita ni wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Bukan makna kata pakaian kita nampak lekeh, cara mikir kita nampak lekeh, kedudukan kita nampak lekeh, kita semua lekeh belaka, kita tak ada nak pada ini dunia, kita nak pada akhirat. Itu bukan. Dunia adalah, kalulah dunia kita tak ada, nasihat akhirat tak ada, ingat gitu sudah. Dunia ni sebagai tempat yang kita nak tengok tak akhirat, kita molek tak molek, tengok dalam dunia. Sebab pahala semua yang kita nak guna di sana, mik sini. Walikullin darajatum mimma amilu. Tiap-tiap orang tadi itu boleh masuk syurga, ada darajat yang tinggi dengan sebab dia apa yang beramal. Amalnya dia ada di atas muka bumi ini. Itulah kita sebagai umat Islam, ayuhal muslimun, hendaklah kita sedar, hendaklah kita insaf di dalam diri kita supaya kita itu berjaya di dunia maupun di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka muwahhidin. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.